Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sini. Dan selamat datang ke channel Azaman Sulaiman. Saya berharap kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, bagi membolehkan kita menjalankan aktiviti harian kita dan dapat terus bersama saya di sini. Saya juga berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita. Untuk siaran kali ini, saya akan berbicara melalui sketsa kehidupan mengenai Body Mass Index atau ringkasnya BMI. Saya telah diperingatkan untuk menjaga BMI jika ingin sihat. Ketika itu saya berusia di sekitar 30-an dan tak ambil pusing mengenainya. Setelah 25 tahun berlalu, kemudian baru saya dapat merasai kesannya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti cerita kehidupan mengenai BMI. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih sudi menemani saya di sini. Alhamdulillah. Sesungguhnya pertemuan ini telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam ini dan tidak akan gugur walaupun sehelai daun, melainkan Allah yang mengaturnya. Intisari surah Al-An'am ayat 59. Kalau selai daun yang gugur pun Allah yang mengaturnya, apalagi pertemuan kita. Ingat, Allah tidak mentakdirkan sesuatu hanya saja-saja. Pasti ada rahsianya. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni budaya, dan terdapat beberapa lagi segmen lain. Channel ini akan memberikan ilmu mengenai kehidupan. Ilmu ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Kita hanya dapat menggali ilmu ini melalui pengalaman hidup kita, juga pengalaman hidup kawan-kawan kita, juga melalui pembacaan. Jadi ikutilah video di channel ini untuk mendapat ilmu mengenai kehidupan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti cerita kehidupan. Jaga BMI untuk dapatkan kesihatan yang baik. Jom kita. Kalau sebut BMI, saya teringatkan seorang kenalan berbangsa Cina yang berasal dari All-Star. Tetapi waktu itu dia tinggal di Kulim, belakang sekolah konvent Kulim. Saya panggil dia Mr. Tan, seorang ahli perniagaan yang lain dari yang lain. Ini kerana dia akan mendirikan kilang. Setelah kilang itu didirikan, dia akan membuat marketing dan sales sehingga memperolehi keuntungan. Kemudian dia akan menjual terus kilang itu dan dia akan buat kilang lain pula. Itulah kerja dia. Menurut Mr. Tan,
tauke kaya bergelar jutawan lebih senang membeli kilang yang telah siap dan membuat keuntungan. Mereka tidak mahu semakkan kepala memikirkan untuk membina kilang dan membuat marketing produk dari kilang itu. Saya kenal Mr. Tan kerana dia sering datang mengurut dengan Pak Mat di kampung saya waktu itu. Apabila dia kerap sangat datang, maka saya bertanya dia, mengapa? Menurut Mr. Tan, kalau berat badannya lebih dari sepatutnya, dia akan datang mengurut dan berenang. Ketika itulah dia menasihati saya untuk jaga BMI kalau ingin sihat. Ketika itu usia saya baru 30-an, masih sihat dan cergas, maka saya tak ambil pusing sangat nasihat Mr. Tan. Namun bila usia saya lanjut, saya mula merasai kesannya. Apabila usia saya di sekitar 50-an, saya mula sakit. Saya kena Bell palsy. 8 bulan juga saya berubat sebelum sembuh. Selepas itu, saya tengok berat badan saya. Ketika itu, berat badan saya lebih 12 kilo dari sepatutnya. Ketika itu, saya mula teringatkan nasihat Mr. Tan. Saya bersenam untuk kurangkan berat badan saya. Oleh kerana saya bersenam keterlaluan, saya sakit dada sebelah kanan. Kerana urat bengkak, saya terus berhenti. Ketika usia saya mencecah usia emas, saya sakit lagi sekali. Kali ini gatal dan selepas itu, saya tak boleh jalan dengan stabil. Saya terus berubat. Di samping itu, saya cuba kurangkan berat badan saya. Namun, tak berkesan. Akhirnya saya menemukan solusi di YouTube channel Dr. Nordin Darus. Dahulunya Dr. Majlis Kertanegara. Dr. Nordin menyarankan minum air rendam man kacang bendi. Kacang bendi itu dipotong lebih kurang seinci, kemudiannya dibelah dua. Masukkan air, direndam semalaman dan minum airnya pagi esok. Alhamdulillah, berat badan saya turun dengan agak drastik. Dan kini saya dapat maintain di sekitar berat badan yang sepatutnya mengikut BMI. Saya terus minum air lendir kacang bendi, tapi sekarang selang sehari. Apa itu BMI? BMI adalah singkatan kepada Body Mass Index. BMI adalah satu cara untuk menilai sama ada seseorang itu mempunyai kurang berat badan, underweight, berat badan sihat, healthy weight, berat badan berlebihan, overweight, atau obesity. Skor BMI diukur dengan cara mengambil berat dibahagi dengan tinggi kali 2 seperti ini. Skor BMI antara 18.5 hingga 24.9 dianggap berat badan yang sihat. Manakala BMI 25 ke atas dikira berat berlebihan. Skor BMI 30 ke atas dikatakan morbid obesity. Skor BMI 25 ke atas dikatakan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes dan sebagainya. Orang Asia dan beberapa etnik minoriti lebih cenderung untuk mengidap
penyakit diabetes berbanding orang kulit putih. Oleh itu, orang Asia sepatutnya mempunyai skor BMI sekurang-kurangnya 23 untuk dikira berat badan yang ideal. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan citra kehidupan yang saya lalui berkaitan dengan BMI. Sakit yang saya alami hari ini di samping faktor lain, saya yakin faktor BMI juga menjadi puncanya. Setelah saya berjaya mengurangkan berat badan saya yang lebih di sekitar 12 kilo itu, saya rasa badan saya semakin ringan. Cuma biasalah, sesuatu penyakit itu datang bagaikan kilat dan nak hilang bagaikan senyap. Kini saya perlu berlatih berjalan seperti biasa. Hampir 2 tahun saya berjalan tidak stabil. Pasti akan mengambil masa untuk kembali normal. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.